Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah lil alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hayyikum bi tahiyatis salam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Haji Khairul Anwar, para hadirin, hadirat, para imam, para bilal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih diberi ruang dan kesempatan untuk kita bertemu pada hari ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian tentang hadis akhir zaman. Kita dah masuk ke hadis yang ke-7. Jadi pada pengajian yang lepas kita telah membacakan satu hadis yang berkenaan dengan adanya terdapatnya golongan anti hadis di akhir zaman, yang mana mereka ini terdiri daripada ilmuwan, tetapi mereka tidak mahu menjadikan as-sunnah itu sebagai pegangan, as-sunnah itu sebagai amalan, as-sunnah itu sebagai way of life. Jadi golongan-golongan ini akan ada di akhir zaman, dan mereka tidak tahu pun hukum. Mereka hanya menghukumkan dengan apa yang dihukumkan di dalam Al-Quran. Yang ini sangat bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hadis yang ke-7 kita akan dua tajuk golongan yang sentiasa menang. Maksudnya golongan yang sentiasa membawa kebenaran dan mereka mengalahkan orang-orang yang cuba mengalahkan kebenaran. Jadi hadis yang berbunyi, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, La yazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Artinya, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sentiasa berjaya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada permulaan hidup di dunia ini, daripada Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir zaman, Allah tetapkan ada golongan-golongan yang sentiasa menang. Walaupun nampak macam Islam itu sudah mundur, tetapi ada segolongan orang yang masih mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa dan raga, mempertahankan agama Allah dengan ikhlas, ibadah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan-golongan ini ada. Jadi ulama berbincang tentang
siapakah yang disebutkan dengan ta'ifah? Ta'ifatum min ummati. Siapakah ta'ifah ini? Jadi ada ulama memecahkan kepada 3 bahagian. Ada ulama yang memecahkan kepada 4 bahagian. Ta'ifatun, yang ulama berbincang, yang pertama adalah mereka adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka ini tentera-tentera Allah. Mereka ni tentera Allah, dan disebutkan kalau di akhir zaman ini ada tentera Sufyanin atau tentera Mansurah yang terbit daripada Syam, negeri Syam. Ada yang sebutkan tentera Allah ini adalah mereka-mereka yang memang disediakan daripada awal hingga akhir, memang mereka ini untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mujahiduna fi sabilillah. Yang keduanya disebutkan adalah ulama. Yang ni pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sebut al-ulama ar-rabbaniyun wal a'immah wa ibadallahil muqarrabun. Mereka ni adalah ulama yang rabbani. Ulama rabbani, yang ulama ini adalah man alima wa amila wa allama. Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, dan dia mengajar ilmunya. Jadi ini dinamakan ulama rabbani. Sebab ada kategori ulama yang hanya ulama sahaja, tetapi dia tidak boleh beramal dengan ilmu dia. Dia ada ilmu tapi tak boleh beramal dengan ilmu. Ada yang berilmu dan beramal, tetapi dia tidak boleh menyampaikan ilmu dia. Jadi dia lengkap dengan 3 ulama: berilmu, beramal, dan dia mengajarkan ilmu dia. Jadi ini al-ulama. Jadi istilah fuqaha dahulu, ulama di sini lebih kepada ulama al-fuqaha yang faham masalah-masalah agama. Jadi contohnya ilmu yang agak susah sedikit difahami seperti ilmu faraid. Bila orang bergaduh tentang bagaimana nak membahagikan harta, tiba-tiba ada ulama ini dia tahu bagaimana cara-cara nak membahagikan harta faraid. Contohnya dulu, zaman dahulu, pada zaman Ibnu Hajar disebutkan ketika wabak dahulu, satu hari dalam satu keluarga 7 kali meninggal. Nak 7 kali meninggal tu, jadi faraid itu mula-mula kena kira yang awal, lepas tu bila meninggal tolak, pergi yang cara perkiraan yang kedua, lepas tu perkiraan ketiga, lepas tu bergerak sampai ke-7 dalam masa 1 hari. Maksudnya cepatnya untuk perubahan daripada jatah ataupun bahagian-bahagian harta itu berubah-ubah. Itu disebabkan wabak ketika tu. Dalam 1 hari mati 7 kali dalam satu keluarga. Baik, jadi ini ulama-ulama yang faqih. Ulama yang faqih. Jadi ulama faqih ni sangat-sangat, dia melihat satu perkara, kadang-kadang kita buat satu keputusan tanpa kita bertanya pada ulama, takut-takut keputusan kita ini salah dan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jadi yang nak benarkan apa? Al-fuqaha, orang-orang yang faqih. Baik, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah ashabul hadis. Ashabul hadis adalah orang-orang yang mengajarkan ataupun belajar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa dia mengatakan bahawa ashabul hadis? Sebab
ketika mana orang tidak dapat membezakan yang mana dhaif, yang mana hadis yang ditambah, yang mana hadis yang kurang, ulama-ulama hadis inilah yang keluar untuk dia membetulkan, menyebutkan dalil-dalil yang sebenar. Contohnya, walaupun kitab hadis Sahih Bukhari itu dibakar, tetapi hadis itu semua dalam kepala otaknya. Maksudnya bukan setakat hadis, sanad-sanad hadis pun dia hafal. Dan sekarang ni di negara Arab, di Syria, waktu saya pergi sana, ada pelajar yang hafal Sahih Bukhari, hafal kitab Sahih Bukhari. Lepas tu habis Sahih Bukhari, nak hafal Sunan Tirmizi pula. Subhanallah, hadis dekat Sahih Bukhari saja 6,000. Lepas tu Sahih Muslim lagi. Lepas tu kekuatan ingatan tu. Lagi satu, ada satu negara yang disebutkan negara Mauritania. Mereka itu pun banyak di negaranya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Asia ini kita boleh tengok di Temburu, mereka banyak hafal hadis. Antara ulama muda yang banyak hafal hadis di Indonesia sekarang, Ustaz Hidayat. Ustaz Hidayat yang tu dia hafal hadis, siap dia hafal nombor hadis tu sekali. Ada kat mana, ada kat mana. Jadi ini Allah simpan orang-orang ni, ada je setiap zaman. Baik, Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa dia berpendapat bahawa yang pertama dia pecahkan kepada 4. Yang pertamanya golongan muhaddisun, yang seperti kita sebutkan tadi. Sebab apa? Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, man hafizal hadis quyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, maka kuatlah hujahnya. Baik. Yang kedua, Imam Nawawi kata fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang faqih dalam ilmu, ilmu faraid, ilmu tentang zakat, pembahagian zakat dan sebagainya. Ada orang bagi zakat, duit zakat kepada dia untuk dia serahkan kepada orang. Lepas tu dia dapat duit zakat tu, dia kata, ish, aku nampak dia macam beras dia tak cukup. Tak apalah, aku duit zakat ni aku pergi beli beras, aku beli minyak. Lepas tu bagi kat dia. Nah, dia bagi terus. Tak boleh. Duit zakat tak boleh nak beli barang-barang lain. Bagi duit terus. Lain kalau orang bagi duit derma, dia nak uruskan, okey tak apa, dia beli barang tak apa. Duit zakat dia ada definisi khas dan dia kena bagi macam tu terus. Tak boleh dia nak beli benda lain, lepas tu dia kata ini duit zakat. Kalau kita nak buat macam tu, kalau kita tak pandai, serah kepada mawid ataupun baitul mal. Dia nak apa, dia ada fatwa dia. Tetapi kalau kita orang awam, baik kita yang ambil asas, kalau orang itu bagi duit, maka diserahkan dengan duit itu. Tak kira berapa orang nak pecah, berapa orang tak kira sah. Tak payah kita nak di barang untuk kita bagi dengan menggunakan duit zakat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi kata pecahan yang ketiga az-zuhad, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhud di dunia ini. Jadi ada golongan orang manusia ni, ada golongan dia nak kejar-kejar, kalau boleh dia nak kaya, tapi ada golongan yang memandang dunia ni biasa saja. Dia tidak terkejar-kejar sangat, bagi dia cukup. Az-zuhad, ini golongan-golongan az-zuhad. Dan yang keempatnya adalah al-muqatilun, yakni al-mujahidun fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perbahasan tentang ta'ifatum min ummati zahirin
Zahir ini mereka hendak menzahirkan, liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Mereka nak menzahirkan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun ketika itu agama diinjak-injak, dan mereka sanggup menerangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka nak padam Islam ini macam lilin. Lilin bila ditiup mati. Mudah tak? Mudah. Begitulah orang-orang musyrikin. Dia nak kalau orang Islam ini dipatah-patahkan, dihilangkan syiar-syiar Islam itu sendiri. Mula-mula mereka akan serang tentang syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam. Contohnya kita ada azan. Sebab ada setengah negara tak boleh azan langsung, walaupun ada orang Islam tak boleh azan langsung. Alhamdulillah di Malaysia dengar azan, sana sini dengar azan. Tetapi ada juga orang tak puas hati dengan dengar azan. Yelah, sekarang bangunan dah tinggi-tinggi, rumah dah tinggi-tinggi, belakang tu dah tinggi dah, tiba-tiba dengar azan, ganggulah, ganggu pendengaran kami. Tak bolehlah, boleh tak azan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak, kalau boleh mereka nak padamkan cahaya-cahaya Allah dengan mulut mereka, biafwahim, maksudnya dengan tiupan. Tapi Allah tu wa ya'ballah, Allah tidak redha, Allah nak sempurnakan lagi agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan daripada hadis riwayat Al-Bukhari ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin di permukaan bumi ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ni umat yang terakhir. Kalau dalam keluarga, terakhir dipanggil bongsu, umat yang terakhir. Kalau yang bongsu ni biasanya dalam keluarga disayangi. Sayang ni bongsu, sayang sangat, sayang. Begitulah Allah sayang dengan umat yang bongsu ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bekalkan dengan umat yang bongsu ini Al-Quran. Allah bekalkan Al-Quran, jaga Al-Quran. Dan orang yang hendak menyebarkan Al-Quran, Allah jamin rezeki dia. Orang yang mengajar Al-Quran, Allah jamin rezeki dia. Orang yang hendak memahami Al-Quran, Allah jamin rezeki dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan setiap generasi, kepada setiap generasi ada yang memikul tanggungjawab dakwah. Orang yang Al-Quran bukan hanya memahami, tadabbur, tetapi dia hafal semua isi Al-Quran. Jadi wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini, dan adanya da'i-da'i yang mereka mengajak orang kepada kebenaran walaupun orang lain tak suka. Nampak lari pun ada. Contohnya ada jemaah tu, nampak start motor lari, tak ada apa pun, tapi mereka ni buat kerja, mereka menebalkan muka untuk berjumpa orang, mengajak kepada kebenaran. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ayahdika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Disebabkan kamu ataupun kamu memberi hidayah, disebabkan kamu Allah bagi hidayah kepada seseorang ini,
khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada kamu dapat seekor unta merah. Maksudnya binatang unta merah ni pada zaman Arab ni, orang Arab ni, bila unta merah ni adalah satu harta yang besarlah bagi mereka. Kalau kita ni, kita nakkan kereta Porsche contohnya, kita Porsche tu, kita dalam pandangan kita ini adalah bentuk satu kemegahan. Kalau orang tengok kereta Porsche, oh, kalau perempuan tengok mesti dia suka, macam itulah. Maksudnya hebat ni. Nak kata ada aura kekayaan sedikit, tetapi Allah kata lebih baik lagi daripada harta tu. Porsche tu tak baik lagi, ada yang baik lagi. Maksudnya walaupun ada seorang yang sedar, bukan orang Islam ni, orang Islam sendiri, orang Islam sendiri, disebabkan kita, dia menyebabkan dekat dengan Allah SWT, lebih baik daripada unta merah. Jadi di sini kita nak beritahu bahawa adanya golongan yang seperti ini yang masih lagi mengajak orang kepada kebaikan. Baik, seterusnya, kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Makkah. Jadi sejak daripada awal Islam ini diuji. 3 tahun Nabi berdakwah secara sirri, diam-diam, ajak siapa yang nak, bagi tahu diam-diam. Waktu tu tak bagi lagi, tak dapat lagi firmanullah SWT suruh berdakwah secara jahri, secara terang-terang. Lalu selepas 3 tahun ajak daripada dari rumah Arqam bin Arqam, nak datang pun kadang-kadang masuk rumah angkat selipar supaya tak nampak berkerumun. Jadi tak nak. Sampailah Allah SWT menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Itu permulaan untuk dakwah ke keluarga dulu secara terang-terangan. Lagi bila nak dakwah kepada keluarga secara terang-terangan ini, Nabi SAW memikirkan bagaimana nak ajak. Antaranya adalah Nabi fikir adalah bagi makan, ajak bagi makan, keluarga datang, lepas tu tengah makan, habis makan kenyang, Nabi berdiri, Nabi dakwah tentang Islam. Jadi keluarga dia tak boleh nak marah sebab dah kenyang makan tadi, dah kenyang makan. Dengar, jadi terpaksa dengar lah. Sehinggalah Abu Lahab dia bangun, dia kata tabballaka ya Muhammad alihaza jama'tana, sungguh celaka kau wahai Muhammad, kerana inikah kau menghimpunkan kami. Baik, jadi Nabi SAW mula dakwah, dan sahabat-sahabat yang jihri tadi, yang secara diam-diam pun mula mengajak kepada secara jahri. Baik, apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat? Antaranya Sayyidina Uthman, apabila beliau memulakan dakwah, maka ditangkap dan dia digulingkan di pelapah tamar, gerak sana gerak sini. Dan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, ibunya tahu, kata anaknya beriman kepada Allah, dia kata kau jangan cakap dengan mak, jangan, kau keluar daripada rumah ni, keluar. Diusir, diuji. Mak yang disayang tiba-tiba dia masuk Islam, diusir daripada rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia kena seksa sampai hilang ingatan dia oleh kerana Islam. Ni ujian pada awal-awal.
Bilal bin Rabah. Beliau bagaimana diikat kaki, dibawa ke kuda, keluar darah membasahi padang pasir, dan dibawa ke tengah-tengah padang pasir dalam keadaan panas, dan diletakkan batu yang besar di atas perut Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah sebut Ahad, Ahad, Ahad. Siapa lagi? Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir, satu keluarga ditangkap. Maknya Sumayyah, orang yang awal-awal menjadi syahid di awal permulaan Islam adalah Sumayyah, yang di mana ditusuk, disula tombak daripada buntut tembus kepala. Ni Ammar bin Yasir. Sehingga kan Nabi SAW tak dapat nak tolong. Nabi hanya lalu, Nabi cakap, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, mau'idukumul jannah, sesungguhnya syurga ni adalah tempat gantinya. Syurga tempat ganti. Waktu tu Islam tak kuat lagi. Dan bagaimana Khabbab bin Al-Arat, dia dipanggang di bara api, sehingga bara api itu bila panggang badan tu dia mengeluarkan lemak-lemak. Lemak-lemak itu memadamkan bara-bara api itu. Seperti mana kita BBQ kan, BBQ tu bila BBQ dia akan keluar air lemak tu, dia memadamkan. Kerana kita duduk kipas bagi bara tu hidup. Gitulah badannya berketak-ketak di belakang, sebab beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Baik, ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Makkah dan munafiqin, dan munafiqin Yahudi dan Nasrani di Madinah. Jadi di Madinah pula bersama dengan golongan-golongan munafiqin, yang di mana mereka berlakon beriman kepada Allah, tetapi hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berlaku ketika peperangan Tabuk, semua berjalan nak pergi berperang. Golongan munafiqin jumlahnya ada 300 orang. Di pertengahan jalan mereka patah balik. Yang menyebabkan semangat tentera Islam ketika itu jadi lemah. Asalnya kuat, tiba-tiba lemah sebab golongan munafik. Ini adalah satu ujian. Dan seterusnya Yahudi dan Nasrani di Madinah. Bagaimana orang-orang Yahudi, mereka mempermainkan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani, walaupun mereka ini tahu tentang Nabi Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman, tetapi mereka tak nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni golongan yang bongkak, duduk di Madinah. Itu adalah salah satu ujian terhadap Islam. Seterusnya gerakan riddah, golongan-golongan orang yang murtad. Apabila Nabi meninggal dunia, maka timbullah beberapa Nabi palsu. Antaranya Tulaihah Al-Khuwailid, yang antaranya Aswad Al-Ansi, antaranya Sajjah bintil Haris, antaranya Musailamatul Kazzab, yang mana mereka ini mengaku sebagai Nabi. Dan mereka mengatakan, antaranya mereka mengatakan bahawa zakat ini telah dihapuskan. Jadi bagaimana Sayyidina Abu Bakar sediakan batalion untuk membunuh, untuk memerangi golongan-golongan yang mengaku Nabi. Ini antara golongan riddah.
Majusi yang berselimutkan Islam. Orang-orang Majusi yang berselimutkan Islam. Orang Majusi ketika mana di era pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika itu Mughirah bin Syu'bah dapat menguasai Parsi. Bila dapat menguasai Parsi, mereka tawan. Antara yang mereka tawan adalah Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini ada seorang Majusi. Jadi Abu Lu'lu' ini dia orang yang berkemahiran. Sebelum tu orang Majusi daripada Iran, orang-orang kafir tidak boleh masuk ke Madinah. Tetapi Mughirah bin Syu'bah dia hantar surat kepada Sayyidina Umar, ni aku jumpa ada seorang yang hebat dalam berkemahiran, buat besi sebagainya. Abu Lu'lu' ni pandai. Jadi kami nak hantar dia ke Madinah untuk dia boleh mengajar kemahiran pada penduduk Madinah. Lalu Sayyidina Umar terima. Jadi dibawa masuklah Abu Lu'lu' ni. Dia tak nak masuk Islam, dia nak kekal Majusi. Dia hantar ke Madinah. Jadi waktu di Madinah tu, dia ingat Sayyidina Umar ni seorang pemimpin yang hebat. Sebab apa, boleh menawan tentera Parsi yang besar itu pun boleh kalah. Jadi kata Sayyidina Umar ni mesti hebat. Dia tengok rupanya Sayyidina Umar ni orang biasa je, orang biasa. Baik, jadi dia kumpulkan, dia rancang hari bila dia nak bunuh Sayyidina Umar. Satu hari ketika mana Sayyidina Umar solat subuh, dan dia datang, dia tusuk daripada belakang, dan Sayyidina Umar pun jatuh. Sayyidina Umar terbaring. Ketika Sayyidina Umar terbaring, Sayyidina Umar tanya, siapa yang bunuh aku? Siapa yang bunuh aku? Lalu sahabat kata, yang bunuh kamu ini adalah Majusi. Alhamdulillah. Jadi kenapa Sayyidina Umar kata yang bunuh dia adalah Majusi, tapi Sayyidina Umar kata Alhamdulillah? Sayyidina Umar kata, aku ingat kalau dia orang Islam, aku takut dia tak berpuas hati dengan aku. Ulama tu, kalau orang Islam tak berpuas hati dengan Islam, aku bunuh kau, aku bunuh. Tapi Alhamdulillah yang bunuh aku itu Majusi. Maksudnya orang Islam ni redha pada aku sepanjang pemerintahan aku. Allah, tengok bagaimana Sayyidina Umar ketika meninggal pun masih lagi berkira, adakah umat Islam itu redha dengan dia. Seketika mana dia dapat kuasa dan dia menerujui pentadbiran negara, dia takut dia ada menyeleweng, takut orang benci dengan dia. Tetapi orang tidak benci dengan dia. Jadi kata Alhamdulillah, si baik yang bunuh tu orang kafir. Memang layaklah orang kafir nak benci orang Islam, tetapi orang Islam memang tak selayaknya untuk benci orang Islam tu sendiri. Baik, ini antara Majusi yang berselimutkan Islam. Jadi ada di antara orang Majusi lain yang masuk ke Madinah, dia mengaku Islam, tetapi sebenarnya dia masih kekal dengan agama yang lama. Baik, adanya golongan Batiniyah. Golongan Batiniyah dahulu ada disebutkan golongan Qaramitah ataupun At-Ta'limiyah, golongan yang mulhidah, golongan etis. Qaramitah, dia menyebutkan bahawa semua ilmu batin. Golongan falsafah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Jadi Islam ketika berkembang, apabila menguasai Yunan, Rom, Greece dan sebagainya, maka mereka terdedah dengan ilmu-ilmu Greek, ilmu-ilmu falsafah daripada Greek, yang di mana pemerintahan ketika itu melihat perlunya ada penterjemahan ilmu-ilmu mereka ke Arab. Jadi diterjemah, dan
antara banyak orang Islam juga terpengaruh dengan ilmu falsafah itu sendiri, sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau mengarang kitab tentang menyebutkan Fadaihul Batiniyah, menyebutkan tentang kepincangan penyeliwan batiniyah dan falsafah. Baik, serangan bangsa Mongol dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad ke-6 Hijrah. Jadi jatuhnya Islam di tangan Mongol pada tahun 1258. Jadi bagaimana tentera Mongol ini menguasai Baghdad disebabkan pengkhianatan orang Islam itu sendiri yang membuka pintu untuk memudahkan tentera Mongol ini masuk ke Baghdad, dan mereka ini bunuh semua budak-budak. Yang paling sedih adalah wanita-wanita Islam dirogol, dan kitab-kitab yang menjadi manuskrip Islam itu mereka buang di laut, sehingga menyebabkan Laut Tigris itu menjadi gelap oleh kerana dakwat-dakwatnya hasil daripada buku-buku Islam yang disebutkan, sehingga buku-buku Islam tu dibuat seperti jambatan. Bayangkan buku-buku Islam dibuat sebagai jambatan. Jadi ada yang menyebutkan bahawa antara sebahagian kitab itu sempat dipindahkan ke Eropah. Ada yang disebutkan ke Eropah. Baik, jadi yang menghancurkan tamadun Baghdad dan pertengahan abad ke-6 Hijrah. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus, Sepanyol. Jadi Andalus ini dibuka oleh Sepanyol ini dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni dia dikisahkan bahawa beliau datang ke Sepanyol, turun daripada kapal, dan diriwayatkan Tariq bin Ziyad suruh bakar kapal tu. Datang ni memang tak ada balik lah. Datang ni kita akan terus berjihad di sini, berjihad. Lalu waktu nak kalahkan Roderick, ada orang-orang Kristian yang tak setuju dengan Roderick juga, pemerintah Sepanyol ketika itu. Jadi mereka ini minta tentera Islam untuk bergabung sekali untuk mengalahkan Roderick. Roderick ni dia zalim, dia ada buat zalim kepada satu kumpulan ni yang menyebabkan mereka pun benci dengan Roderick. Mereka nak tumpang kekuatan untuk menjatuhkan tentera Roderick ni. Jadi mereka buat serangan, dan tentera ini kalah, dan bertapaknya Islam di situ selama 800 tahun. 800 tahun Islam bertapak di Sepanyol. Namun tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam mula meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Fikirnya mengumpulkan duit, fikirnya nakkan perempuan, malam ni perempuan mana, malam esok perempuan mana, arak mana yang hebat, arak mana yang hebat, apa yang sedap, arak mana yang sedap. Hari-hari fikir yang itu sahaja. Lalai, lalai dan lalai. Buat kezaliman terhadap orang Islam itu sendiri, menekan orang Islam sendiri. Last datangnya satu tentera salib yang menyebabkan Andalus itu jatuh ke tangan orang-orang tentera salib. Baik, ketika tawanan tentera salib itu, jadi mereka buat penipuan. Mereka mengatakan bahawa siapa orang-orang Islam yang nak pindah keluar daripada Sepanyol,
kami sediakan kapal-kapal di tepi laut. Di tepi laut. Jadi siapa nak boleh berkumpul di tepi laut. Jadi ada sebahagiannya tak percaya. Jangan percayalah dengan kata orang salib ni, orang kafir ni. Jadi sebahagiannya tetap duduk di rumah, sebahagiannya lari, tak nak ikut tu. Jadi mereka buat perancangan untuk lari daripada Spanyol itu sendiri. Dan sebahagian banyaknya mereka turun ke tepi pantai. Dan ketika itu tentera kafir ketika itu memerintahkan untuk bunuh semua dekat tepi pantai, yang menyebabkan pembunuhan, penyembelihan beramai-ramai itu. Sehingga kan kalau saya dengar daripada pengkaji tentang orang yang dah pergi ke Spanyol, katanya kalau masuk tempat macam istana semua, tempat pelita tu, kata pelita tu dia ada tulang-tulang letak api tu. Tulang-tulang tu dah tulang-tulang orang Islam dahulu. Subhanallah. Jadi ini antara sebab apa? Sebab orang Islam itu meninggalkan syariatnya. Baik, sekarang ni berapa ratus tahun Islam bertapak di tanah Melayu kita? Ada rasa kita baru 500 tahun lebih, baru 500 tahun lebih, tapi kita tengok kefasadan dia dah banyak. Fasad dia dah banyak. Dulu dengan orang Melayu terkenal dengan sopan santun dan sebagainya, tapi hilang. Dulu orang Melayu, mak ayah boleh tegur anaknya dan menitik beratkan tentang pengajian Al-Quran, pengajian agama. Sekarang dah tak ada. Jadi yang ni yang kita takutkan pada yang generasi akan datang. Baik, data KPM menyebut pada tahun ini pelajar Melayu kita yang nak sambung belajar ni 30% saja. 30% lah sambung belajar, 70% lagi tak nak sambung belajar. Bayangkan, 70% tak nak sambung belajar, kita tunggu 10 tahun je akan berlambatlah juhala di Malaysia. Tak nak sambung belajar, tak nak kerja. Wa imma pengajian agama, wa imma pengajian sains dan sebagainya. Kita akan susah, kita akan cari orang-orang luar untuk menampung kedoktoran yang kurang, bahagian ni kurang, kita terpaksa ambil khidmat orang luar, saintis luar. Ini maksudnya apa? Anak-anak muda kita dah kurang untuk sambung belajar. Oleh kerana apa? Resolusi yang dibuat adalah solat. Anak-anak kita dah berat untuk solat, dah datang untuk berjemaah solat. Dan bagaimana apabila benda yang berat, kalau dia boleh buat, insya-Allah yang lebih mudah. Tapi kalau benda contohnya bangun subuh tu dia tak boleh buat, apatah lagi dia nak zahirin, kita nak munculkan orang-orang yang ta'ifatun min ummati. Kita nak jadikan anak-anak kita di antara sama ada golongan mujahidun atau ulama atau ashabul hadis atau orang-orang yang selain daripada ini tetapi dia menegakkan untuk agama. Negara mana yang paling banyak orang buat PhD? Negara yang paling banyak buat PhD ni adalah di Gaza. Gaza ni pekerjaan doktor kadang-kadang seorang doktor dia jual kat pasar, jual apa, tapi karangan buku dia banyak. Kata kenapa tak kerja pensyarah? Memang dah banyak dah pensyarah, kenapa nak buat doktor? Sebab apa? Nak lawan Yahudi banyak cerdik pandai, tetapi walaupun sikit tapi ada kualiti. Tapi kita belajar ni nak kerja, itu satu hadaf yang rendah.
nak biar yang tinggi, biar kita nak jadi, aku nak belajar ni untuk jadi seorang pakar dalam suatu bidang. Yang tu yang kita nak. Baik, kita sambung nanti tentang gerakan ujian Islam dengan pengaruh penjajah barat dan gerakan Zionis. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.